Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'wati ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini untuk bersama-sama kita sambung perbincangan kita tafsir surah hari ini, surah Al-Lahab ataupun kita panggil sebagai surah Al-Masad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berada dalam bulan Ramadan Karim, dan hari ini hari terakhir kita berpuasa pada bulan ni. Dan Alhamdulillah, bulan ni kita berpuasa hanya 9 hari. Bakinya bulan depan. Dan hari ni hari terakhir lah bulan ni kan. InsyaAllah esok bulan depan bulan April tapi masih Ramadan. Alhamdulillah. Baik, kita sambung perbincangan kita. Kita masuk kepada surah Al-Masad atau nama lainnya Al-Lahab. Jadi ada dalam, mungkin kalau buka Quran masing-masing, ada yang tulis nama surah Al-Masad, ada yang tulis Al-Lahab. Kita akan tengok macam mana nama Al-Lahab dan Al-Masad tu datang. Mungkin kita boleh tengok dulu nama Al-Masad dengan Al-Lahab. Siapa yang Quran dia tulis surah Al-Masad? Al-Masad. Al-Lahab tak ada orang yang pegang. Surah dia. Okey, tak apa. Baik, Al-Masad diambil daripada perkataan yang terakhir dalam surah ni. Kalau tengok daripada surah yang kelima, fi jidha hablum mim masad. Jadi masad tu perkataan yang terakhir kan, yang ada dalam ayat ni, yang maksud dia adalah tali daripada sabut kan. Kalau hablun tu tali, masad tu sabut kan. Jadi itu perkataan ataupun nama bagi surah Al-Masad yang diambil daripada perkataan terakhir dalam surah ni. Baik, bagi yang namanya Al-Lahab, sebahagiannya menuliskan nama surah ni sebagai Al-Lahab, dan memang ada pandangan sebanyak ulama menyebutkan namanya Al-Lahab. Baik, bila nama Al-Lahab ni datang daripada cerita dalam surah ni. Jadi dalam surah ni memang cerita tentang Abu Lahab. Jadi Al-Lahab tu balik kepada nama Abu Lahab. Baik, kita tengok pada makna satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Baik, perkataan ni, ayat ni, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang pertama ada kalimah watab kat sini, tab. Yang pertama, perkataan pertama, ayat pertama tabbat. Kemudian di hujung ayat pertama ni juga tab, watab, wa tu dan tab tu perkataan yang sama. Baik, cuma kenapa di awal surah ni tabbat dia pakai pakai ta bulat tambah kutah. Ini perkataan yang sama, tabbat dengan tabar, perkataan yang sama. Yang maksud dia adalah binasa. Maksud perkataan tabbat ni binasa. Baik, yang awalnya disebutkan tabbat dengan adanya ta bulat tu, bukan ta bulat tu, ta apa panggil, ta sampan. Ta sampan tanda mati tu menunjukkan dia perempuan. Baik, mana dia perempuan dalam ayat ni? Dia kan, kalau kita belajar kaedah bahasa Arab kan, dia ada yang namanya surah yang ada apa, dhamir tu kan. Kalau anta, antuma, antum lain kan. Kalau wanita, kalau laki tabbah, kalau perempuan tabbat. Jadi mana perempuan dalam ayat pertama ni? Tangan perempuan. Kalau tangan laki, baik, tangan dia laki sebenarnya, yadun dia kan tanda perempuan, dia ada ta marbutah, ta bulat tu, baru antaranya. Ataupun huruf ta menandakan dia perempuan, muannas kita panggil. Tapi dalam ayat ni, kalau yadun dia muzakkar, dia laki. Tapi kalau yada maknanya dua tangan. Yadain kan, yadani kan, dua tangan. Jadi bila dua je dia jadi perempuan, jadi muannas. Sebab tu disebut tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan Abi Lahab kan. Dan kalau kita tengok, kita selalu sebut nama Abu Lahab kan, bukan Abi Lahab. Apa beza Abu Lahab, Abi Lahab, Aba Lahab? Orang yang sama tak kalau dengar tiga-tiga ni? Orang yang sama. Jadi ada kaedah bahasa Arab lagi. Kalau dia kita panggil dia baris depan Abu Lahab, itu maknanya dia
mubtada. Misalnya kalau dia mubtada, dia ada kat depan, dia marfu', jadi dia akan baris depan. Baris depan automatik dia akan jadi waw, Abu Lahab. Tapi dalam ni dapat jadi Abi Lahab, kan? Maknanya disebabkan dia ni adalah kita kata dia bukannya marfu', dia adalah apa kita nak letak siapa belajar bahasa Arab sini? Sikit-sikit. Kita terjemah ke bahasa Arab, kita jadi tasrif, tak i'rab panggil kan. Tak apalah, kita abailah. Kita abai. Kita cuma ambil maklum je lah kalau nama Abu, Abi, Aba orang yang sama gitu kan. Macam Abu Hurairah pun kadang-kadang Abi Hurairah. Biasanya kalau Abi kita akan jumpa depan dia an, daripada. Jadi kalau ada kata sendi dia akan jadi Abi. Kan? Kalau Abu maknanya biasa depan dia tak ada apa-apa. Kalau kita kot Melayu, sebab kita tak ada i'rab ni, jadi siapa letak gelaran dia Abu ada kan? Orang letak Abu Anas, Abu Musa, Abu letak tu. Tak pernah berubah Abu dia. Kan? Tak pernah jadi Abi, tak pernah jadi Abah. Sebab bahasa Melayu tak ada i'rab. Jadi memang Abu lah sampai bila-bila. Sama dengan Ummu. Kan kalau orang yang letak gelaran Ummu Salamah kan, Ummu siapa nama anak Fatimah, misalnya Ummu Fatimah, Ummu Aiman kan, Ummu siapa nama anak tu kita letakkan Ummu depan tu, sama juga kita tak pernah tukar dia jadi Ummi. Kan? Sebab kita tak ada i'rab dalam bahasa Melayu. Baik, jadi kat sini kita faham dia adalah penjelasan Abu Lahab ni, maknanya dia adalah penjelasan kepada tangan tadi. Jadi dia tangan, kedua belah tangan. Yada maknanya dua belah tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya dua tangan. Baik, kenapa disebutkan celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan kemudian diulang lagi watab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi dua kali ulang. Padahal cukup sekali kan disebut binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Satu lagi persoalan, kenapa tangan? Tak binasa ke yang lain? Kan badan dia, kepala dia, kaki dia, tangan juga. Baik. Dia sebenarnya kalau kita sebutkan mengenai tangan ni bukan hanya bermaksud dua tangan yang kita nampak ni. Tapi bila sebut tangan, dia kadang-kadang disinonim dengan kuasa. Kan? Bila contohnya ada dalam ayat lain ni, dalam firman Allah SWT, Allah sebut yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jadi tu tangan tu merujuk kepada kuasa. Sebab kita biasanya kalau nak buat apa-apa pakai tangan. Kan kita nak buat kerja apa pun pakai tangan. Kan jarang kita buat kerja tangan kita boleh simpan je pakai kaki je. Kan kalau pakai kaki je berjalan namanya. Dia bukan masak ke kan. Kecuali tangan tak ada, ataupun tangan memang terikat ke ada masalah dengan tangan kita, barulah kita akan guna anggota lain. Dan tapi apa pun kita kata, daripada start bangun tidur dan kita mandi pun kita pakai tangan, kan, nak pegang pipe, nak pegang, kalau pakai shower sekalipun nak basuh badan tu semua pakai tangan. Kemudian kita lepas tu kita makan pun pakai tangan, solat pun tangan kita bergerak juga, semua aktiviti kita pakai tangan. Dia walaupun duduk tangan semua masih pakai kan. Ada yang pegang pen kan, ada yang pegang buku, ada yang tak pegang apa-apa, pegang tangan kan. Ada yang paling kurang pegang udara, tangan kita memang bergerak kan? Ada apa-apa je tangan kita akan gerak dulu kan? Itu maknanya tangan. Jadi bila sebut tangan, dia merangkumi ke semua yang ada pada tubuh badan kita. Dia beza kalau kita sebut kepala. Kalau sebut kepala memang kepala je, dia takkan cerita pasal tangan kaki dah kan? Kalau sebut kaki, kaki je. Tapi kalau sebut tangan, dia merangkumi semua yang ada pada diri kita, sebab dia adalah anggota yang paling utama dalam bekerja. Nak buat apa-apa, semuanya kita guna tangan. Baik. Dan kemudian bila kita kata dalam ayat ni diulang sekali lagi watab kat belakang tu. Celaka dia tu sampai 2 kali tu. Binasa tu sampai 2 kali. Nak kata ini sebagai satu penekanan confirmation. Confirm Abu Lahab ni memang akan binasa. Baik, ayat ni ada sebab nuzul. Sebab nuzul tu apa? Sebab nuzul tu maknanya sebab kenapa ayat ini diturunkan. Baik, ada peristiwa kan yang mungkin kita semua tahu, macam mana Nabi SAW pada awal dibangkitkan menjadi Rasul, kan, yang kita katakan sebagai satu yang sukar bagi Nabi sebenarnya. Dan untuk declare dan bagi tahu kepada semua orang bahawa baginda adalah Rasul yang diangkat oleh Allah SWT. Sebab Nabi kena bagi tahu sendiri. Susah kan? Cuba bayangkan, pengarah maybank bertukar.
Tapi pengarah baru tu datang, dia kena announce diri dia sendiri. Saya pengarah baru kamu. Kita pun tanya, mana hak lama? Hak lama dah pencen, tukar saya. Macam mana nak percaya? Dia biasanya ada orang datang bawa kan, ini pengarah baru kita gitu. Dan mudah sikit orang nak terima. Dan yang bawa tu mestilah somebody, bukan kita yang bukan siapa-siapa. Ataupun tiba-tiba Pak Gad bawa pula kan, Pak Gad bawa, ni pengarah baru Maybank kita, Maybank dataran Maybank bangsa ni, ni pengarah baru. Kita pun rasa Pak Gad ni biar betul tu ke kawan dia kan. Itu setara ada orang bawa, tapi sebab dia bukan somebody, kita tetap saja kata kita tetap tak percaya kan. Ni maknanya Nabi SAW sepatutnya kan, Nabi ni boleh je nak dibawa oleh sesiapa yang dihormati oleh masyarakat Arab masa tu. Maknanya ada orang yang mungkin kita kata pimpinan-pimpinan kaum Quraisy ke, yang memang sebenarnya terdiri daripada kebanyakannya keluarga Nabi. Sebab keluarga Nabi ni memang leader. Memang Nabi ni datang daripada keluarga yang hebat-hebat. Ada yang keluarga Nabi ni pemegang kunci pintu, kunci Kaabah. Itu satu. Kemudian di kalangan keluarga-keluarga Nabi, termasuk Abu Lahab ni juga keluarga Nabi. Orang yang sangat berpengaruh. Memang pemimpin-pemimpin di kalangan bangsa Quraisy banyak datang daripada keluarga Nabi. Kenapa tidak orang-orang ni yang bawa Nabi dan announce kepada semua? Berat memang kita kata bila Nabi yang kena muncul bagi tahu sendiri. Tapi itu sekaligus membuktikan bahawa Nabi SAW adalah manusia yang luar biasa. Tak ada orang yang dapat tiru dia kan? Tak ada orang yang dapat menyamai baginda. Luar biasa dari sudut apa? Maknanya Nabi walaupun muncul sendiri memberitahu kepada masyarakat Quraisy pada masa itu bahawa baginda adalah Nabi dan Rasul Allah, tapi baginda ada kemampuan untuk menyampaikan tu. Kemampuan tu yang macam mana boleh dapat? Salah satunya daripada sifat Nabi sendiri. Sebab Al-Amin Nabi tu luar biasa. Nabi punya amanah tu sangat luar biasa. Yang kita katakan, kan kita tahu dalam peristiwa tu maknanya Nabi panggil orang Quraisy masa tu, berkumpul ramai-ramai. Maknanya siapa dia Nabi dalam keadaan kita kata masa tu dia belum jadi Rasul, bukan siapa-siapa, tapi boleh kumpulkan ke semua orang Quraisy yang hebat-hebat tu. Yang pangkat-pangkat tinggi, Abu Lahab pun termasuk orang yang berpengaruh, boleh datang. Walaupun masa tu Nabi bukan siapa-siapa. Maknanya kita boleh bayang kalau kita sekarang kan, siapa agak-agak dekat Maybank ni yang tak pegang jawatan apa-apa, tapi kalau dia panggil kita semua berkumpul, kita semua datang. Ada tak? Payah tu. Dia kena ada jawatan baru orang datang. Kalau dia tu tak ada apa-apa, yang tiba-tiba panggil, memang orang tak datang. Maknanya Nabi ni secara automatik kita faham Nabi ni belum jadi siapa-siapa pun, belum jadi Rasul. Itu je sebenarnya Nabi tu dah kita kata dah ada pengaruh yang sangat besar. Sehingga perkataan Nabi itu sangat didengar dan dipercayai oleh sesiapa. Orang semua sangat yakin dan tahu bahawa Nabi SAW kalau sampai tahap panggil semua orang berkumpul, mesti ada benda yang sangat penting. Nabi takkan saja panggil orang. Dia lain macam kita lah. Kita panggil orang, ada keperluan, kepentingan kita kan. Ada benda yang kita nak kan. Itu yang orang tak berapa nak datang. Tapi Nabi ni kalau dia panggil orang, memang betul-betul ada benda yang sangat penting. Dan apa lagi, Nabi tak pernah buat macam tu. Jadi akhirnya bila Nabi panggil, semua kaum Quraisy berkumpul pada masa tu di atas satu bukit. Nabi pun berucap, dan Nabi katakan, kalaulah aku katakan, mungkin yang sebelum ni kita biasa dengar Nabi sebut, Nabi kata kalau aku katakan di balik gunung ini, di balik bukit ini ada pasukan tentera yang sedang menyerang, yang akan menyerang kita, adakah kamu percaya? Tapi yang hadis yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir lebih tepatnya menyebutkan mengenai dengan Nabi sebut gini, ara'aitum in hadatsukum annal aduwa musabbihakum aw mumsikum. Faham ni bukan musabbihakum, musbahikum aw mumsikum. Maknanya adakah ara'aitum in hadatsukum, ara'aitum maknanya adakah kamu berpendapat bahawasanya in hadatstum, kalaulah aku katakan kepada kamu, annal aduwa, bahawa sesungguhnya ada pasukan musuh, musbihakum atau mumsikum. Musbihakum maknanya nak datang serang kamu pada waktu pagi
au mumsikum, dan juga waktu petang. Jadi ada musuh ni nak datang serang kamu pagi dan petang. Jadi kamu percaya tak kalau aku kata macam tu? Akuntum tusaddiquni, Nabi kata, adakah kalian semua percaya kepada aku, akan mengiyakan apa yang aku katakan? Tanpa fikir panjang, kaum Quraisy jawab, na'am, ya. Sebab apa tak fikir panjang? Sebab Nabi tak pernah cakap bohong. Dan tak pernah cakap bohong Nabi tu di tahap yang, jangan bayangkan orang Quraisy ni macam budak-budak tadika dah. Dia memang orang hebat-hebat. Dan orang Quraisy ni hebatnya, walaupun kita sebut mereka sebagai jahiliah, mereka tu jahiliah pada sudut fahaman agama, pada sudut ketamadunan dari segi sikap-sikap mereka, pada sesetengah adat-adat kebiasaan hidup. Tapi mereka ni, kalau kita tengok dalam surah Quraisy, surah Quraisy tu memang cerita orang Quraisy lah. Nanti kita akan tengok insya-Allah beberapa bulan lagi kot. Sebab kelas kita sebulan sekali kelas satu surah je. Tapi dalam surah tu dia cerita mengenai dengan kaum Quraisy ni, dia pedagang. Jadi maknanya mereka ni businessman. Businessman ni termasuk orang hebat lah. Orang tak boleh bisnes kalau otak dia tak jalan. Kan? Dia kalau nak bisnes yang entrepreneur ni, otak memang kena bergeliga. Kalau tidak, dia habis kerak jalan je. Dia mula ada modal besar, dapat bantuan, kerajaan bagi bantuan, lepas tu berapa bulan tutup kedai. Dia habis semua lingkup. Dia maknanya orang cerdik, dia kena cerdik baru dia boleh berniaga panjangan. Dan kaum Quraisy ni berniaga sampai tahap musim panas, musim sejuk, dia orang ni import export. Jadi perdagangan dia bukan hanya setempat. Jadi maknanya orang Quraisy ni bukan orang yang kita kata betul bendul, yang boleh follow macam tu saja dah. Kalau istilah bahasa kita mudah kata IQ tinggi lah. Dan maknanya dalam keadaan macam tu mereka boleh follow, boleh na'am, boleh setuju je dengan apa yang Nabi sebut. Sebab memang pemikiran mereka boleh terima Nabi ni bukan orang biasa. Nabi tak mungkin bercakap saja-saja. Mesti Nabi ni kalau cakap mesti betul. Jadi setelah daripada tu barulah Nabi bawa ini kaedah psikologi. Kaedah psikologi kalau kita nak guna dalam kehidupan kita, kaedah untuk kita menyampaikan sesuatu kita boleh pakai. Tapi itu memang dengan syarat lah, kita memang tak pernah cakap bohong. Kalau selalu cakap, selalu tak betul, kita janji tak betul, cakap macam tu pun orang tak percaya kan? Baik. Kemudian Nabi pun sebut kalau macam tu kan, kalaulah sekarang ni aku bagi tahu bahawa aku adalah utusan yang diutuskan oleh Allah kepada kamu, dan yang akan membebaskan kamu, yang akan membebaskan kamu daripada azab neraka dan mengkhabarkan kamu mengenai azab yang sangat pedih dari sisi Allah. Kamu percaya tak? Waktu tu Abu Lahab orang pertama bangkit, bangun, dia kata celaka engkau. Jadi memang yang dia guna perkataan tab. Jadi dia sebut binasa celaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah Allah menurunkan ayat ini, bahawa nak bagi tahu perkataan yang kamu sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW itu, wahai Abu Lahab, itu sebenarnya jatuh atas kamu. Dan ayat ni juga menyebutkan pasti celaka, pasti binasa. Nak bagi tahu sebenarnya ini satu mukjizat Al-Quran, bahawasanya Al-Quran itu menceritakan sesuatu yang pasti berlaku, dan benda tu kita kata otentik, memang pasti dan tak dapat disangkal oleh sesiapa. Baik, cuba kita fikirkan secara logik. Sekarang ayat Quran turun, Abu Lahab masih hidup waktu ayat ni turun. Abu Lahab hidup dan ayat ni kata celakalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab kalau ikutkan sebab dia benci Nabi dan dia tak mau terima Islam, secara logiknya kalau betul dia nak buktikan bahawa Quran itu bukan firman Allah, senang je kan? Macam mana cara? Dia nak buktikan Quran ni tak betul, Nabi tak betul. Ayat ni turun tentang dia, bagi tahu dia memang pasti akan binasa, pasti akan masuk neraka. Dialah satu-satunya orang yang boleh buktikan ayat ni salah. Macam mana cara nak buktikan ayat ni salah? Senang je, dia masuk Islam. Kan? Jadi dia ikut je Nabi, dia masuk Islam, dia dapat buktikan ayat ni salah. Berjayalah sepatutnya kan? Sebab ayat ni cakap pasal binasa dia. Kalau masuk Islam dia tak binasa. Jadi ayat ni cakap tentang Abu Lahab pasti akan binasa, pasti akan masuk neraka. Tiba-tiba kalau Abu Lahab dengar ayat ni, okey sekarang aku nak buktikan ayat ni salah, aku masuk Islam. Tak kira lah dia nak masuk Islam pura-pura pun.
Yang penting dia masuk Islam kan. Tapi dia memang sampai akhir hayat tidak sama sekali mengucapkan kalimah syahadah. Sama ada betul-betul ataupun palsu. Ataupun pura-pura. Ada banyak kan munafik yang pura-pura kan. Tapi dia tak termasuk. Maknanya ini menunjukkan walaupun ayat ini dah jelas menceritakan tentang dia dan dia ada peluang sepanjang hidup dia untuk menyangkal ayat ni, membuktikan Nabi salah, Quran salah, tapi itulah nak bagi tahu Quran itu benar. And dia boleh tak buat gitu kan. Dia boleh, kenapa tak nak kata tak terfikir dah. Dia bukan orang tak cerdik, dia cerdik. Dia bapa saudara Nabi, maknanya keluarga Nabi ni memang keluarga intelijen. Memang keluarga yang bijak-bijak sana. Dan kemudian diikuti ayat yang kedua ni, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak bergunalah bagi Abu Lahab ini hartanya dan apa saja yang dia usahakan. Baik, yang dimaksudkan dengan wa ma kasab, yang terjemahannya kita kata apa yang dia usahakan, maksud dia ialah anak-anak. Jadi Abu Lahab ni anaknya banyak. Abu Lahab anak banyak, dan ayat ni ditujukan kepada Abu Lahab ketika mana Abu Lahab kata gini, kalau dah ayat pertama tadi kata aku akan binasa, tak apa, nanti kalau memang Allah nak binasakan aku dekat akhirat, nanti aku akan tebus, aku akan tebus semua tu dengan harta dan anak-anak aku yang ramai. Dan anak-anak aku ni berjaya belaka. Berjaya dengan bahasa kita sekarang kan, kalau sebut anak berjaya ni maknanya dia kerja kat bank, dia termasuk berjaya lah kan. Dia kerja arkitek, engineer, doktor, itu kita anggap sebagai berjaya. Jadi anak-anak Abu Lahab ni termasuklah anak-anak yang berjaya secara duniawi. Maknanya ramai dan juga mereka bukan orang biasa-biasa. Jadi Abu Lahab kata, kalau nanti Allah nak azab aku akan tebus. Maknanya macam kita kata jual lah kan. Kita jual lah, harta kita ada banyak, anak-anak kita banyak ni semua. Anak-anak ni termasuk yang kita usahakan. Macam mana kata anak ni termasuk yang kita usahakan? Nak dapat anak usaha lah. Usaha kahwin ni. Tu usaha lah tu. Jadi yang diusahakan bukan hanya harta, bukan hanya duit, cari duit tu dah, tapi anak-anak termasuklah. Selain daripada usaha, kahwin, kemudian sampai ada anak, sama juga membesarkan anak juga satu usaha yang sangat gigih. Dan struggle ni kalau ibu bapa ni, sampai kadang-kadang kita punya otak ni berpusing gitu kan. Sebab anak ni kan manusia gitu. Kadang dia sakit, kadang dia sihat, nak perlu MC kot, kena pula tiba-tiba dia sakit time kita tengah meeting penting. Bila mak bapak kerja lagi lah kita macam mana gitu kan, nak fikir selesaikan masalah tu, struggle, usaha yang sangat keras gitu untuk membesarkan anak. Apalagi sampai anak tu berjaya. Saya kira kalau siapa yang dah jadi ibu yang ada anak sepatutnya lebih faham macam mana pengorbanan seorang ibu kepada anak. Maka ingatlah itu pengorbanan ibu kita kepada kita. Kadang-kadang bila dah jadi ibu, kita lupa mak kita pernah korban macam tu untuk kita. Dan kita tak ingat, kita dah ingat kita je yang korban untuk anak kita, dan kita bukan anak orang. Mak kita pun pernah korban macam tu juga. Jadi kalau tengok anak kita tu nakal macam kita, dia kadang orang cerdik ni dia nakal, masa kecil-kecil dia nakal. Dia banyak idea kan. Tengok anak-anak kita tu nakal, susah kita nak jaga. Ingat dulu mak kita pun pernah susah macam tu lah nak jaga kita. Dan dulu kadang-kadang lagi susah dari sudut anak nakal zaman dulu. Kita nampak dia nakal, dia lasak keluar rumah, hilang, tak tahu ke mana. Anak sekarang kalau nakal tak nampak. Dia duduk dalam bilik. Dia nakal kat handphone dia. Jadi dia main keluar satu dunia tapi kat dalam bilik. Dan kita tak tahu dia nakal ke tidak. Dari satu sudut susah kita nak kawal, tapi dari sudut yang lain kita tak sepenat ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu kadang kena keliling kampung cari anak dia. Kan, bawa sebatang rotan, ke mana anak aku ni, pergi tanya jiran sana jiran sini cari. Dah lah handphone tak ada. Nak call tak boleh. Tahu-tahu tengok-tengok anak dalam parit. Mandi parit. Jadi tu kita kata cabaran lah kan, cabaran, dan itu merupakan satu bentuk usaha gigih yang dibentuk ataupun dilakukan oleh orang tua. Dan itulah yang dirasakan oleh Abu Lahab. Dia rasa anak-anak ni kalau dah kita struggle hidup macam ni, mestilah anak-anak ni boleh tolong kita satu hari nanti, boleh kita manfaatkan. Jadi Allah kata tak ada guna
ma'arna anhu maluhu wa makasab. Harta kamu, harta dia ni, nak bagi tahu harta Abu Lahab ni semua tak ada guna ke akhirat. Anak-anak Abu Lahab pun semuanya tak berguna ke akhirat. Ini dalil nak bagi tahu bahawa syafaat itu memang anak-anak kadang-kadang boleh bagi syafaat kepada kita, tapi dengan syarat. Syarat dia satu saja, iaitu Allah izinkan. Allah nak izin syafaat itu dapat kat kita pun ada syarat lah. Maknanya kita sendiri melakukan sesuatu perbuatan yang melayakkan kita dapat syafaat. Kalau kita buat benda yang buat kita tak layak dapat syafaat, maka tak layak. Jadi kalau misalnya anak hafal Quran, ayah kafir, pun tak ada syafaat anak hafal Quran. Sebab kena perbuatan ayah tu dulu. Perbuatan kita dulu dicek. Okey, semua settle, tinggal nak naik pangkat je. Kan kalau masuk syurga, nak naik syurga tahap lebih tinggi, masa itulah baru boleh dapat syafaat orang lain. Tapi kalau awal lagi tak layak masuk syurga, maknanya tak layak dapat syafaat. Okay? Itu penjelasan daripada ayat yang kedua. Baik, ayat yang ketiga, sayasla naran dhatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sayasla naran, dia akan masuk ke dalam dhata lahab. Naran maknanya api, dhata yang memiliki, lahab bergejolak maknanya yang membuat-buat, yang api ni menjulang-julang. Dan itu sifat api neraka yang di sini nak bagi tahu, maknanya Abu Lahab dah confirm masuk neraka semenjak dia masih hidup. Apa perasaan kita kalau kita tiba-tiba turun ayat bagi tahu kita sah confirm masuk neraka? Apa akan kita buat agak-agak? Taubat cepat-cepat. Apa ni, korang taubat cepat-cepat. Tetapi inilah yang dikatakan nafsu. Nafsu. Jadi zaman kita sekarang memang tak ada ayat Quran turun nak bagi tahu, kamu si fulanah binti si fulanah dengan nama yang jelas pasti masuk neraka. Tak keluar dah ayat macam tu, tak turun dah. Sebab ini zamannya bukan lagi turunnya ayat Quran. Baik, tetapi kita katakan bahawa dalam ayat ni nak bagi tahu bila Abu Lahab dipastikan memang pasti akan masuk neraka, kan? Maka sepatutnya lah yang tadi kita sebut di awal, sepatutnya Abu Lahab ni bertaubat ataupun masuk Islam untuk tujuan menafikan ayat ni. Dan kalau kita lah, kalau turun pada keadaan kita ni, yang kita sebut sebagai nafsu tadi, maknanya dia tahu tapi dia tak mau. Ini banyak sebenarnya yang kita buat. Kita tidak disahkan jadi ahli neraka, tapi banyak dah keadaan di mana kita dibagi tahu jangan buat satu benda sebab kalau kita buat itu dosa, tapi kita buat juga. Selalu kan? Ini bukan staff di Maybank lah kan. Ini staff di Meme. Baik. Maknanya itu nafsu. Nafsu. Memang manusia tu ada nafsu. Kan? Misal kita puasa. Dah berapa kali dah orang habaq kat kita buka puasa, jangan makan banyak-banyak. Tapi dah seminggu lebih puasa, dia nak dekat 1/3 bulan dah kita puasa, makan banyak mana? Makanan lebih dah. Hari ni ada lagi tak dalam peti ais? Makanan hot 3 hari lepas. Berapa banyak kali dah bagi tahu, tapi dia masih berlaku. Tiap kali pergi bazar Ramadan, kita dah bagi tahu dah. Beli apa yang perlu, dan kita dah dibagi tahu juga bahawa sebenarnya waktu buka puasa kita hanya mampu makan 1 dos makanan sekali makan. Jadi kalau sekali makan biasanya kita makan apa? Kalau misalnya nasi sepinggan, kita hanya mampu makan segitu saja. Kita tak mampu makan sampai nak kena ada sekaligus martabak, roti john, mi sup, nasi biryani, jus tembikai, teh tarik, air kosong, kan? Semua tu tak boleh, kita tak mampu. Tapi kita wujudkan dia juga, kan? Waktu buka puasa dengan alasan meraihkan orang satu rumah kita, kan? Semua request lain-lain ni kita dah sebut itu kan. Kita kena buat jadual, kan? Bagi dia request hari masing-masing. Jadi tidaklah setiap hari kita memenuhi kehendak semua, kan? Sebab kita tak mungkin lah kalau nak buat air, seorang segelas teh, seorang segelas Milo, seorang segelas sirap, seorang segelas. Tak mungkin segelas-segelas, kita akan buat 1 jam. Jadi kena pilih nak memenuhi request siapa. Baik, tapi itu dikatakan nafsu. Jadi hari ni walaupun dikatakan kita kata dah banyak kan ayat Quran, hadis Nabi SAW yang bagi tahu pada kita, banyak benda-benda yang
dosa-dosa yang kita tak boleh lakukan, yang itu akan buatkan kita terjerumus ke dalam neraka, tapi tetap kita lakukan sebab nafsu. Jadi ingatlah, ayat ni memang untuk Abu Lahab. Tapi kalau kita buat perangai macam tu ikut nafsu, maka kita tak jauh beza dengan Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ayat yang keempat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya pembawa kayu bakar. Hammalah ni, kalau ikutkan pembawa ni, sebenarnya bahasa Arab dia hamil. Hamil, ibu hamil tu. Itu bahasa Arab tu. Kenapa ibu hamil nama dia hamil? Hamil tu maknanya pembawa. Kenapa nama dia ibu hamil, ibu pembawa? Sebab dia bawa baby. Dia istilah dia lain. Kalau membawa dengan pembawa lain. Kalau pembawa, dia memang tak letak-letak. Sebab tu baby tu 9 bulan tak letak-letak kan. Kalau boleh letak kan, nak pergi kerja, cabut kejap kan, letak kat rumah kan. Balik kerja baru pasang balik. Tak, kita tak letak-letak. Sebab tu dipanggil pembawa baby, hamil, ibu hamil. Kalau kita kata setakat bawa, hamalat, dia membawa. Jadi sekarang bawa, kejap lagi letak. Bawa letak. Tu baru kata membawa. Satu lagi hammalah. Bila letak sabdu hammalah, maknanya memang tukang bawa dah. Kalau ada ibu yang bukan hamil tapi hammalah, tu maksud mendalam tu. Kalau ibu hammalah, maksudnya ialah dia tu mengandung tak lahir-lahir. Itu mungkin bapa ada hammalatul lemak. Dia pembawa lemak kat perut dia tu 8 bulan tak keluar-keluar, 10 tahun dia ada bawa perut dia. Itu hammalah. Jadi bila disebut isteri pada Abu Lahab ni hammalatul hatab, maknanya dia ni memang tukang bawa. Memang kerja dia bawa je kayu api. Baik, cerita bawa kayu api ni, kenapa tiba-tiba naik nama bini pula dah? Kan tadi cerita Abu Lahab, bini pula dah naik nama. Ni bini ni peranan dia kerja balik tabik. Sebab itulah kita biasa tengok, kalau suami dapat gelaran datuk, isteri dapat datin. Walaupun isteri tak buat apa-apa pun, orang tak nampak pun isteri tu buat apa-apa. Tapi kita tahu perlakuan seorang suami sangat dipengaruhi oleh bantuan daripada isteri dia. Antara lain kadang-kadang sikap kita tu yang membuatkan suami kita gagal atau berjaya. Contoh, isteri yang mengada-ngada, bila stop mengada-ngada ni, dia bukan sengaja nak mengada-ngada, tapi perangai dia ni memang suka mengadu. Apa-apa sikit mengadu. Budak perempuan banyak perangai gitu. Tengok anak-anak perempuan, sikit-sikit cerita, mak tengok ni, mak tengok tu, tengok mak tadi kan kat sekolah kan. Anak perempuan suka cerita macam tu. Itu maknanya sikap semula jadi wanita. Sampai dewasa, bila jadi isteri orang, itu kita kena kawal. Sebab sikap tu kadang-kadang buat suami kita tak tenang bekerja. Jadi misalnya, ni ada kes kejadian, misalnya si suami tu bawa lah satu hari tu, anak dia ada 5. Suami tu bawa 4 anak. Sebab yang seorang lagi tidur masa dia nak keluar. Dia bawa lah 4 anak, dia pergi jalan dengan orang lain kan. Dia jalan-jalan tu, tiba-tiba anak yang seorang kat rumah ni bangun. Bila dia bangun tengok abang kakak dia semua tak ada, dia marah lah, mengamuk-ngamuk lah dia. Standard lah kan. Standard benda tu berlaku. Dia marah, dia mana abang kakak semua. Mak yang seorang ni sepatutnya kalau dah tahu ayah dia keluar, jauh pula tu perginya, jangan cerita anak ni tengah mengamuk. Seorang je nak handle, 4 dah ada kat ayah. Tapi kemudian bila si isteri ni cakap dengan ayah, ni anak ni duduk mengamuk sorang-sorang kat rumah ni, nak ikut, dia duduk marah-marah, tak tahu nak buat macam mana. Dan baliklah ambil dia, pening sangat. Pemeningkan kepala bapak kan. Akhirnya dia balik, bawa 4 sekali. Semua balik rumah, tengok-tengok balik-balik. Elok je budak tu duduk tengah mandi. Sebab kanak-kanak ni memang dia mengamuk sekejap je kan. Itu contoh. Atau mungkin di tempat kerja, dia dekat pejabat kan. Lepas tu si isteri ni jaga anak demam kat rumah misalnya kan. Anak tu demam, suami tengah meeting, isteri tu tiba-tiba mesej kacau kan. Mesej suami dia tengah meeting, bagi ataupun call kan. Call tak berhenti-henti, bagi tahu kata ni anak demam tinggi sangat ni kan, tak tahu nak buat apa ni, pening ni, serabut ni, tolonglah kan. Main balik cepatlah sekarang juga. Kalau suami kata tengah meeting penting, isteri pun buat perangai. Dia kata apa? Tak apalah, dah tak sayang anak sudah. Ayat simple je tapi cukup menyakitkan. Cukup buat si suami tu serabut, tak boleh nak fokus meeting.
Kan? Lepas tu balik betul-betul anaknya okey, bini je merajuk. Itu kita kata isteri tu akhirnya dengan hanya sikap dia je, orang tak nampak pun apa isteri dia buat. Isteri dia mesej, tak ada siapa baca mesej tu, suami dia je. Tapi dengan sikap itu cukup membuatkan si suami itu gagal atau berjaya dalam hidup dia. Kadang-kadang kita kata ada benda-benda yang kita tak mengadu kat suami kan. Kalau sikit-sikit kita pandai settlekan sendiri, kita cerdik, kita bijak kan, settlekan sendiri. Dan anak panas demam, tahu suami tengah kerja, boleh bawa kereta pergi hantar kan. Ada isteri yang maknanya, ada isteri yang boleh handle anak-anak kan, menyebabkan suami itu tak payah risau langsung pasal anak-anak, semua settle, isteri dia boleh handle. Ada isteri yang langsung tak boleh fikir pasal anak-anak, tak boleh jaga, rumah pun tak boleh nak jaga kan. Akhirnya suami pening kan, menyebabkan dia down di tempat kerja kan. Itu maknanya pengaruh. Dan dalam keadaan Abu Lahab ni, yang menguatkan dia lagi adalah isteri dia. Jadi isteri dia memang sangat menolong, motivator kepada suami dia. Ini yang kita kata rumah tangga bahagia belum tentu bawa ke syurga. Jadi jangan tunggu rumah tangga bahagia, tapi carilah rumah tangga yang membawa kita ke syurga. Habis macam mana kalau rumah tangga menderita? Tak apa, janji bawa ke syurga, sebab syurga lagi mahal. Kalau nak tengok rumah tangga menderita, yang sangat menderita, tapi betul-betul menjadikan wanita itu wanita satu daripada 4 wanita paling istimewa di dunia, paling tinggi darjat di sisi Allah, itulah rumah tangga Fir'aun. Memang menderita betul Asia kan, sampai akhirnya mati dibakar oleh suami sendiri. Kita kata menderita setara mana, kita boleh bayangkan suami yang tak ada perasaan buat isteri macam tu. Maknanya seumur hidupnya Asia tu yang dia fikirkan hanyalah, ya Allah tolong jaga keimanan aku, ya Allah aku tak perlukan mahligai indah milik Fir'aun kat dunia ni, tapi binalah untuk aku rumah di syurga nanti. Maknanya memang kita kata mindsetting misi dan visi hidup Sayyidatina Aisyah hanya akhirat. Itu yang perlu kita fikirkan sebenarnya sebagai wanita. Bila kita terlalu fikir untuk mendapatkan sesuatu daripada dunia ni, kita kena tahu dunia ni memang Allah ciptakan. Wanita ni memang kerja dia balik tabir. Bila kita cuba untuk muncul di depan tabir dan mengejar kedudukan, untuk melawan kedudukan lelaki, kita akan sangat penat. Tak ada masalah kalau dapat, tapi kita akan sangat penat berbanding dengan lelaki kan? Jadi kita kena letakkan orientasi hidup kita, matlamatnya memang akhirat kan? Jadi inilah dia kata, bila di dunia isteri kepada Abu Lahab adalah motivator sebenar, penolong kepada Abu Lahab, maka di akhirat sana kerja tu berterusan. Kerja isterinya tu berterusan sebagai penolong. Jadi yang kayu bakar yang dia bawa ni bukan kat dunia, sebab dewan ni bukan jual kayu bakar, bukan kerja dia kat dunia. Tapi di akhirat nanti, nak cerita dalam neraka nanti, ketika Abu Lahab dibakar, isteri dia lah yang tukang bawa kayu bakar dia tu. Dia angkut lagi bakar suami dia, angkut lagi bakar suami dia. Itulah cinta dunia yang kalau tidak berteraskan akhirat. Rumah tangga kita kalau kat dunia ni tak berteraskan akhirat, tu yang akan kita buat. Kita tetap akan bekerjasama di akhirat, tapi dalam keadaan yang macam tu. Sebab tu rumah tangga kat dunia, kalau memang tujuannya semata-mata untuk dunia, itu bukan tujuan rumah tangga. Jadi kat situ kita boleh mudah nak ambil kesimpulan dalam rumah tangga kita ni, apa pun keadaan suami kita bukan masalahnya. Sebab dalam sejarah dah terbukti ada suami yang kejam, yang kafir, bahkan mengaku Tuhan macam Fir'aun, isterinya tetap boleh masuk syurga. Ada suami yang soleh tapi isteri masuk neraka, Nabi Nuh kan. Ada suami yang soleh, isterinya juga solehah, Nabi Muhammad SAW kan? Nabi Yusuf AS kan? Ada yang sama-sama toleh, sama-sama jahat gitu, macam Abu Lahab kan? Jadi ada macam-macam. Yang penting maknanya kita sebagai wanita, posisi yang kita perlu fikirkan ialah bagaimana keadaan rumah tangga kita boleh membuatkan kita dekat dengan Allah. Jadi memang pasti berbeza lah keadaan rumah tangga kita. Yang kita kena yakin, Allah pasti bagi kepada kita satu situasi yang sebenarnya kita mampu handle. Cuma cara macam mana tu kita nak kena belajar kan? Yang penting kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau bahagia sangat sampai menyebabkan pergi kuliah pun tak nak sebab nak tengok muka suami je kan, tu masalah juga ataupun terlampau menderita sampai tak nak tengok muka suami, akhirnya pergi kuliah, tu bagus kan? Akhirnya solat je kan, lebih baik solat lah, tengok muka sejadah lah daripada tengok muka suami. Tapi kalau sebab tak mau tengok muka suami, akhirnya duk tengok muka buku je kan? Tahu muka buku Facebook ni,
Tu masalah lain pula. Duk tengok suami orang. Kan? Tu lagi bahaya. Kan? Bukan apa tengok jealous gitu. Pasal apa suami orang ni baik sangat, pasal apa suami orang ni pandai masak, suami orang ni pandai jaga baby, suami orang ni pandai layan anak. Kita duk jealous suami orang. Tu suami dia. Kita semua ada jodoh masing-masing. Okay? Dan akhirnya ayat ini ditutup dengan fi jidha hablum mim masad. Yang maksudnya yang di lehernya ada tali dari sabut. Dan ini tali ni lehernya ni isteri dia. Sebab dia sebut muannas kan, fi jidha. Ha tu maknanya muannas. Jadi merujuk kepada isterinya. Kenapa pula dekat leher isteri dia yang ada tali daripada sabut tu, dan dikatakan bukan sabut biasa lah, maknanya sabut yang merupakan api neraka gitu. Sabut ni kita tahu memang alat bakar. Kan kat dunia ni memang kalau nak buat barbecue tu kan pakai sabut dulu kan, nak bagi bakar menyala-nyala. Kalau tak biasa buat barbecue tak tahu. Kita pakai sabut. Jadi sabut tu ada di lehernya dan itu terbakar oleh api neraka. Baik, diceritakan oleh ulama Musafir bahawa di leher isteri kepada Abu Lahab ni, isteri Abu Lahab ni namanya Arwah. Arwah binti Harb. Arwah binti Harb binti Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Maknanya dia masih lagi keluarga Nabi. Arwah bin Harb ni adik-beradik dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan, biasa dengar glamour namanya Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan nama apa? Hindun. Isteri Abu Sufyan dengan Hindun sama-sama jahat juga dulu. Kan? Sama-sama menentang Nabi kan? Hindun tu yang bunuh Saidina Hamzah, bukan yang bunuh, yang lapah jantung hati Saidina Hamzah. Itu Hindun, isteri Abu Sufyan tu. Dan Abu Sufyan tu betul-betul penentang kepada Nabi SAW, dan pernah dalam peperangan Abu Sufyan masih kafir. Itu berperang dengan tentera Nabi. Tetapi kemudiannya kedua-dua Hindun dan Abu Sufyan masuk Islam. Jadi dia ni maknanya keluarga lah dengan Abu Lahab kan, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi sepasang yang ini dulu dua-dua pasang ni ceritanya dua-duanya jahat, dua-duanya menentang Islam, menentang Nabi, memang benci dengan Nabi. Tapi kemudian sepasangnya masuk Islam, sepasang lagi kekal kafir. Dan Abu Sufyan dan Hindun masuk Islam. Sebab itulah kita dalam bab menghadapi orang kafir, kita perlu ingat jangan benci semua sekali. Sebab kita tak tahu akhir kesudahan dia macam mana. Dalam sejarah dah pernah ditunjukkan, terbukti, maknanya ada musuh Nabi yang kemudian masuk Islam, sepasang suami isteri, dan ada musuh Nabi yang kekal memang sampai akhir hayat. Jadi di leher Arwah ni, Arwah binti Harb ni, isteri Abu Lahab, itu ada rantai. Memang dia pakai rantai besar masa dia hidup lah. Memang ada rantai, rantai emas ni. Maknanya dia ni orang kaya. Jadi dia cakap, dia pernah cakap dengan orang, dia kata, aku akan jual rantai emas ini untuk jadi bahan modal buat suami aku menyerang Nabi. Jadi rantai emas besar tu dia kata, aku nak jadikan modal untuk suami aku ni nak beli apa-apa benda lah untuk hancurkan Nabi, untuk berhentikan dakwah Nabi, untuk kacau orang Islam, nak guna rantai dia. Sebab itulah Allah sebut dalam ni, rantai itu nanti di akhirat nanti akan bertukar jadi sabut, rantai sabut yang akan membakar. Dan kita boleh bayangkan, hari ni kan ada orang jual kipas yang letak kat tengkok ni. Dan kipas tu kan boleh bayangkan, kalau kipas tu letak je, sedap, segar, berangin. Iklan pun gitulah kan. Tengah duk pandai-pandai apa, tiba-tiba berangin, sedap. Boleh bayangkan itu tu ada kat leher kita, tiba-tiba api yang ada kat leher. Dan api sabut ni lebih panas daripada sekadar api sabut yang terbakar. Baik itu tafsiran yang kita ambil iktibar tadabbur daripada surah Al-Masad ni. Yang pertamanya adalah dalamnya ada cerita perempuan, ada cerita wanita, dan wanita tu adalah seorang isteri. Maka dengan sebab tu kita mengambil iktibar supaya kita tidak menjadi isteri yang sedemikian, isteri yang menyokong perbuatan yang Allah larang yang dilakukan oleh suami kita. Dan kita tak mau jadi isteri yang bekerjasama dalam perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dalam benda-benda yang haram. Dan
dalam ni juga satu iktibar bahawasanya dalam kehidupan kita memang kita kadang-kadang merasakan harta dan anak-anak itulah segala-galanya dalam hidup kita. Allah ingatkan kepada kita semua tu tidak ada maknanya di akhirat. Dia takkan tolong kita apa pun, melainkan kita sendiri tolong diri kita. Baik, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang baik daripada ayat ni. Mudah-mudahan perbincangan kita juga pada hari ini memberikan lagi kefahaman yang bertambah mengenai dengan surah Al-Masad ni. Dan lepas ni kalau solat boleh kot baca surah ni pula. Duk kuliah kulhu kan. Ni antaranya lah kan. Lepas ni baca kita dah boleh makin menghayati ada cerita dalam surah ni. InsyaAllah. Tak susah nak hafal juga. Takat 5 ayat pendek-pendek ni kan. Mungkin memang ramai dah hafal pun. InsyaAllah. Baik, selamat Raya Aidilfitri. Kita tak jumpa dah sampai Raya.